Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada malam ni kita ada sedikit masa sambil menunggu dalam kereta ni. Bolehlah saya nak bercerita sikit apa ni, asam garam dalam pembelian rumah. Okey, sebagai pengguna hartanah semestinya orang-orang macam kami ni menerima pelbagai pengalaman ragam, daripada sama ada dari buyer, daripada pembeli rumah, penyewa rumah, ataupun daripada owner rumah tu sendiri. Jadi pada malam ni saya nak share satu kisah di mana penyewa rumah ni dulu saya yang tolong carikan dia rumah. Jadi masa tu saya duduk dekat Negeri Sembilan dah, dekat satu taman ni. So saya carikan dalam taman yang sama lah. So dalam taman kami ni ada 534 biji rumah. Jadi ni salah satu jiran saya punya rumah lah. Jadi saya propose penyewa ni dekat rumah tu. Penyewa ni tak salah saya dia ada bisnes macam bisnes pengangkutan lah, macam sewa-sewa lori apa semua. Jadi dia memang plan nak beli rumah sebenarnya, tapi pada masa dan ketika itu dia punya kewangan tu tak mengizinkan. Mungkin daripada segi financial statement dia tu tak begitu strong. Jadi dia plan untuk sewa dulu selama setahun dua lah. Okey, jadi nak dipendekkan cerita, setelah 2 tahun macam tu lah, dia rasa masa tu dia rasa macam confident sikit lah. Dia punya kewangan rasa agak-agak dah boleh buat loan. So dia try approach owner rumah tu untuk beli rumah yang disewa tu. Sebelum tu dia ada juga dapatkan khidmat nasihat daripada saya, macam mana daripada segi pembelian rumah, deposit apa semua, daripada segi prosedur. Tapi mungkinlah pada pandangan dia, pada pandangan dia, kalau dia dah kenal sendiri dengan owner tu, jadi pada pandangan dia, kalau macam dia beli direct dengan owner tu, proses tu jadi lebih senang dan mungkin dapat harga lebih murah. So sebenarnya benda ni, situasi seperti ini sebenarnya bergantung pada nasib masing-masing. Jadi saya nak pendekkan lagi cerita ni. Dia try approach owner untuk membeli rumah tersebut, dan owner bersetuju untuk menjual. Owner ni dia kerja dekat Singapura, muda lagi, sangat muda. So dia memang plan beli rumah ni pun untuk investment sajalah. Jadi penyewa ni dia contact direct owner tu. Lepas tu owner ni dia menggunakan dia propose dia punya lawyer dia sendiri. Jadi lawyer tu ada bagi satu agreement lah. Agreement. Kalau macam agensi macam kami sebagai penghuni hartanah ni, kita pakai borang agreement to purchase, ataupun ada yang panggil offer to purchase. So ada beberapa nama lagi lah. Maknanya agreement antara bakal pembeli dan bakal penjual tu dalam urusan untuk membeli hartanah tersebut sebelum SMP tu diguna pakai. Okey. So dia tak bagi tahu, tak update saya lah masa tu dia proceed untuk membeli rumah tersebut. Jadi owner tu pun memang saya kenal sebenarnya. Dia pun dah ada kata dia nak jual rumah tu, suruh tolong carikan pembeli. Tapi dia kata dia suruh hold dulu sebulan dua, sebab dia kata ada bakal pembeli nak beli rumah dia. Dia tak cakap pula penyewa dia sebenarnya yang nak beli rumah tu. So nak dijadikan cerita kat sini, tak salah saya macam mana dia dah letak booking sebanyak RM10,000. So penyewa ni dia booking rumah tu dengan letak duit booking RM10,000. Dia sign agreement yang lawyer tu bagi, lawyer owner tu bagi. Jadi dia pun pergi uruskan untuk apply loan sendiri.
So apply tak lepas. Mungkin dia dah try banyak bank, dah fed up, dia pun dah ada masalah kat situ, dia dah stuck. Jadi dia pun pening kepala lah, contact saya. Dan sebenarnya pada masa yang sama pun owner dia ada contact saya juga. Dia kata minta tolong carikan pembeli, sebab dia kata orang yang nak beli rumah dia tu ada masalah. Ada kereta lepas tak ni? Okey, lepas. Okey, so dia kata carikan buyer sebab pembeli dia tu ada masalah. Jadinya dia open balik lah untuk jualan. Okey, lepas tu apa yang saya buat, saya teruslah saya detail rumah tu semua dah ada, dah ambil gambar, up iklan. Tapi masalahnya penyewa ni, bila dia punya loan dia tak lepas, dia nak try lah dapatkan balik dia punya 10,000 duit booking dia tu. So dia try deal, bagi tahu dekat owner tu, dan memang owner dia tak setujulah untuk pulangkan duit booking tu. Dia kata dah agree dah sign dah agreement ni, memang kalau macam loan tak lepas ke apa semua, memang tak refund dah. Jadi sebenarnya bakal pembeli ni ataupun penyewa rumah ni tadi, dia main sign je, dia tak baca pun betul-betul clause yang ada, terms yang ada dekat offer to purchase tu. Borang yang agreement yang lawyer owner tu sediakan. Jadi dia pening lah kepala. Dia kata macam mana dia bang, aduh macam mana ni, saya try minta balik saya punya duit tu 10,000 bukan banyak. 10,000 bukan sikit. Penat-penat kerja kan, nak beli rumah, kumpul duit punya lama, nak kumpul duit nak beli rumah ni, tiba-tiba jadi macam ni, loan tak lepas, nak dapat balik, owner tak nak pulangkan. Jadi saya kata biasanya kalau macam kami sebagai penghuni hartanah, kita kalau loan buyer tu tak lepas, memang kita pulangkan balik, kita full refund lah. Tapi subject to loan approval lah kan. Maknanya kalau loan tu tak lepas, baru kita pulangkan dengan bukti kena ada rejection letter ataupun decline letter daripada bank tu. So kita apply bank, loan daripada bank, bank tu reject, dia akan keluarkan satu surat. So kita perlukan surat tu untuk refund balik duit pembeli. So saya minta penyewa tadi tu dia kemukakan, dia tolong bagi saya bacakan lah agreement tu. Saya kata saya bukan lawyer, tapi ada belajar juga dekat Inspan dulu, so faham lah sikit-sikit terms perundangan ni. So kita baca line by line. Rupanya dia macam dekat bawah-bawah tu, lalas tu sebenarnya memang ada tertulis kat situ memang tak refund. So maknanya dalam masa yang telah ditetapkan dalam agreement tu, kalau tak sign SMP, maka burn lah duit booking tu. Tak ada apa-apa remark lah kat situ, nak refund apa semua tak ada cerita dalam agreement tu. So saya cakap kat dia, benda-benda macam ni memang kalau nak fight, tak boleh lah, sebab dia orang kata dah kontrak kan, kontrak act, akta kontrak, dah dua-dua setuju, ada dia punya penawaran, ada penerimaan kat situ, ada duit booking apa semua. So orang kata nak lawan pun dah tak boleh lah, sebab dah sign kan, dua-dua setuju. Sepatutnya faham lah apa yang kita sign tu. So kat sini nasihat saya, sekiranya kita tak begitu mahir dalam proses membeli rumah, seeloknya dapatkanlah khidmat nasihat dari yang dari golongan yang yang mahir lah dalam bidang ni. So boleh dapatkan khidmat nasihat daripada sama ada lawyer yang buat conveyancing, peguam hartanah, ataupun kawan-kawan kita yang jadi REN ni, real estate negotiator, perunding hartanah. So kita tak nak jadi benda-benda macam ni. Jadi bila berlakunya rasa macam rasa tertindas lah kat situ,
So kita tak nak benda-benda macam ni berlaku. Sebenarnya saya rasa kalau misal katalah kes ini diuruskan oleh perunding hartanah yang berpengalaman, yang penting berdaftar. So yang berpengalaman sepatutnya perunding hartanah ni dia dah boleh dah tengok dokumen buyer tu agak-agak boleh lepas ke tak buat loan. So sekiranya dokumen untuk buat loan tu tak berapa strong, biasanya kita akan try try bukan nak kata adjust tau, kita try repair cantik, kasih cantik dululah kan. Sebab kalau yang bekerja sendiri ni, bank nak tengok 3 bulan terkini. Kalau macam yang kerja sendiri, yang commission base apa semua, biasanya 6 bulan tu lah, at least kita boleh susun lah kita punya statement tu cantik supaya loan tu senang lepas. So satu lagi, kadang-kadang berbeza tau kalau macam kita apply loan tu sendiri, dan kita buat loan tu melalui saluran daripada perunding-perunding hartanah ni. Dia ada networking banker-banker yang bagus. So ada bank yang okey, ada bank yang tak okey. Tengok juga kawasan tu, tengok developer dia siapa, tengok dokumen kita strong dia macam mana. So kita orang tahu dekat bank mana kita nak jolok loan tu. Itulah cerita dia, pengalaman sedikit sebanyak lah yang saya boleh kongsikan kepada anda semua. Sekiranya kita beranggapan kita nak beli rumah tu direct owner, so pastikan kita betul-betul mahir, betul-betul pandai selok belok hartanah ni, macam mana nak apply loan apa semua. Pandai membaca kontrak, agreement yang terlibat, dan janganlah orang kata selepas terciduk tu nak susah-susahkan kawan-kawan rent yang lain pula kan. So hargailah masa diorang ni. Kita orang ni kerja berdasarkan komisen, jadi kita ada fee kat situ, bukan masa percuma. So kami dibayar atas kita punya servis profesional yang kita lakukan. Sebenarnya win-win situation. Kita bantu pembeli, bantu owner selesaikan masalah diorang. Jadi sekali lagi saya berpesan kepada anda semua, carilah perunding hartanah yang berdaftar, yang berpengalaman, supaya anda tidak rasa tertindaslah sekiranya berlaku isu-isu yang berkaitan dengan pembelian hartanah. Okey, terima kasih kerana mendengar sharing saya pada malam ini. Sekiranya rasa sharing ini bermanfaat, okey, bolehlah subscribe channel ni. Dan boleh juga tanya sebarang persoalan yang anda rasa berkaitan dengan jual beli hartanah ni. Boleh type je dekat ruangan komen. Jangan lupa like, share dan komen. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.